Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ada orang coba mengejek Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan beberapa ejekan kecaman yang luar biasa. Salah satunya ialah berkaitan dengan isu kita jadi kerajaan hari ini, minyak turun esok. Dari dahulu lagi, mereka telah menggunakan sentimen dan naratif cerita ini untuk memfitnah, untuk cuba mempermalukan Anwar Ibrahim, untuk cuba mengecam Anwar Ibrahim, bahkan untuk cuba-cuba pula untuk mengingatkan kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim itu adalah seorang yang tidak menepati janji. Tetapi saudara-saudara sekalian, anda wajib share video ini supaya semua orang tahu bahawa ini sebenarnya yang berlaku. Ini jawapan sebenarnya berkaitan dengan kita jadi kerajaan hari ini, minyak turun esok. Bagi mereka yang suka sangat mencanangkan pepatah atau perkataan seperti ini untuk cuba untuk menjatuhkan dan memalukan kerajaan perpaduan, apalagi dengan pimpinan Anwar Ibrahim, anda wajib share video ini sebanyak mungkin kepada semua rakan, terutamanya mereka yang cuba-cuba untuk menggunakan naratif ini sekali lagi bagi mahu mempermalukan Perdana Menteri kita. Rupa-rupanya ini sebenarnya yang berlaku. Anwar Ibrahim akhirnya tampil menjelaskan, tak tahan lagi dengan kecaman, tak tahan lagi dengan naratif untuk cuba mempermalukan Anwar Ibrahim tentang kita jadi kerajaan hari ini, minyak turun esok. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu, Anwar Ibrahim sendiri, Perdana Menteri ke-10 kita, akhirnya tampil memberikan penjelasan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan akan meneruskan pemberian subsidi kepada rakyat, namun menegaskan ia perlu dibuat penyasaran supaya ketirisan dapat dielakkan dan memastikan hanya rakyat yang layak sahaja mendapat manfaatnya. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata, pada masa ini, golongan mahakaya dan 3.5 juta orang asing turut menikmati manfaat subsidi yang diberikan kerajaan. Sejumlah 81,00 bilion ringgit subsidi diberikan kerajaan. Tertinggi di dunia, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bayangkan saudara-saudara sekalian, Malaysia yang dikatakan ini adalah negara yang maju, telah pun memperuntukkan sebanyak 81 bilion ringgit. Bayangkan 81 bilion ringgit subsidi. Ini adalah subsidi yang tertinggi di dunia. Jadi, saya nak tanya kepada anda semua, apa lagi yang anda mahu? Apalagi subsidi yang anda harapkan? Sedangkan inilah subsidi yang paling tertinggi sekali di dunia diberikan kepada rakyatnya. Apalagi yang kita tak nak syukuri di negara kita ini. Walaupun saya dikecam, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, bila kita jadi kerajaan hari ini, minyak akan turun esok, ia satu konteks yang berbeza. Kerana ketika itu harga minyak di Arab Saudi ialah 50 sen. Sekarang ini harga di sana RM2.85 dan kita pula RM2.05. Minyak, ayam dan elektrik pula dinaikkan oleh 3.5 juta orang asing. 10% orang kaya dan ia tidak termasuk yang diseludup keluar, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Disebabkan itulah perancangan perlu dilakukan untuk mengelakkan ketirisan berlaku, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kata beliau semasa berucap pada Majlis Perjumpaan Perdana Menteri bersama warga Jabatan Perdana Menteri bagi bulan Oktober di Putrajaya hari ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim memberikan contoh subsidi diesel. Kata beliau, perlunya dasar untuk membaiki ketirisan diesel kerana kerajaan mendapati jumlah kereta tidak meningkat puluhan peratus. Namun, penggunaan diesel meningkat puluhan peratus, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum COVID-19, banyak pengangkutan guna minyak diesel. Itu kita faham. Tetapi sekarang, kereta tak meningkat puluhan peratus. Tetapi penggunaan minyak diesel meningkat puluhan peratus, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Maknanya, minyak diesel itu dibawa keluar dari kapal laut dan sempadan.
Sebab itu sekarang kita buat dasar, perbaiki tentang subsidi diesel, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, apabila kita mendengarkan penerangan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, baru kita sedar rupa-rupanya bukan Anwar Ibrahim tidak mau menunaikan janji beliau itu. Tetapi keadaan dunia pada harga minyak sekarang ini adalah jauh berbeza dengan waktu ketika waktu Anwar Ibrahim mengatakan kita jadi kerajaan hari ini, minyak turun esok. Kalaulah anda jadikan Anwar Ibrahim Perdana Menteri pada waktu itu, sudah tentu pada waktu tersebut minyak akan turun. Tapi apakan daya, anda tak pilih beliau. Oleh sebab itu apabila kita menuntut pada waktu ini untuk beliau mahu ataupun menurunkan harga minyak, tidaklah dapat dilakukan lagi. Kerana telah diterangkan sebelum ini bahawa subsidi yang telah diberikan oleh kerajaan kepada rakyat Malaysia adalah sejumlah 81 bilion. Dan jumlah itu adalah yang paling tinggi sekali di dunia. Bayangkan kalau kerajaan tambahkan lagi subsidi itu untuk mahu mengurangkan harga minyak. Sudah tentu uang yang sepatutnya digunakan untuk pembangunan negara kita berkurangan. Kedua, hutang kita tidak akan dapat dibayar sampai bila-bila. Tak akan kurang-kurang sampai bila-bila. Nak tanya jugalah, siapakah orang yang paling banyak sekali mencipta hutang ketika menjadi Perdana Menteri? Anda jawablah sendiri. Yang pastinya Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya tukang bayar, tukang selesaikan masalah yang ditinggalkan oleh Perdana Menteri-Perdana Menteri yang lain. Anda tak boleh nafikan itu. Jadi, nak salahkan Anwar Ibrahim itu jauh sekali daripada kebenaran. Selain daripada itu, harga minyak juga telah berbeza. Kalau waktu itu ketika Anwar Ibrahim kata bila kita jadi kerajaan hari ini minyak akan turun, harga minyak di Arab Saudi adalah 50 sen ketika itu. Tapi kini, sekarang tahun 2023, minyak di Arab Saudi adalah RM2.85 dan minyak kita pula sekarang yang menjadi lebih murah, yaitu RM2.05. Itulah faktornya mengapa sukar sekali untuk kita mahu menurunkan lagi harga minyak kita. Selain daripada itu, saudara-saudara sekalian, seperti yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, berlaku ketirisan minyak yang tidak terkawal. Nak salahkan siapa? Tak tahulah. Anwar Ibrahim hanya menjadi Perdana Menteri baru 10 bulan. Yang telah berlaku bertahun-tahun itulah yang tak tahu siapa punya kerja. Saudara-saudara sekalian, Anwar Ibrahim pun hairan. Mengapa bilangan kereta tidak bertambah, tetapi penggunaan minyak diesel bertambah-tambah-tambah. Kalau anda kata mungkin terlalu banyak kereta yang diguna, sekarang ini kereta ada semi-hybrid, ada yang hybrid, jadi penggunaan minyak pastilah sudah berkurangan. Tapi hairan kan, kenapa jumlah kuantiti minyak, penggunaan minyak bukannya berkurangan, tetapi makin bertambah. Kemana minyak kita? Kita pun tak tahu. Oleh sebab itulah, kalau kita turunkan lagi harga minyak, pasti dan sudah pasti akan lebih banyak lagi berlaku ketirisan minyak dan berlaku lagi penyeludupan minyak yang melampau kerana minyak kita yang terlalu rendah mahu diseludupkan di negara-negara atau di tempat luar yang harganya jauh lebih mahal. Itulah yang anda harus fahami. Kalau anda tak faham, tak apalah. Tapi kalau anda faham, anda akan geleng kepala. Oh, macam itu rupa-rupanya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.